isu nasi kandar non halal yang dah terjah ke apa ni bidang kuasa bidang perniagaan mamak Indonesia ni, apa pandangan? Nasi kandar ni branded yang zaman berzaman dirujuk kepada orang India Muslim ataupun dipanggil mama, menjalankan perniagaannya dari tempat ke satu tempat yang lain secara dikandar. Dan memanglah nasi kandar telah menjadi satu masakan ataupun lauk pauk yang diterima oleh orang Melayu sebagai makanan yang agak halal, baik dan sesuai dengan selera orang-orang Malaysia termasuk bukan Melayu. Jadi apabila disebut nasi kandar, maknanya kandar tu mestilah satu penjenamaan dirujuk kepada nasi orang Islam atau orang India Muslim ataupun makanan halal. Jadi apabila ada orang mengambil kesempatan menggunakan nama nasi kandar berlauk babi, ia adalah satu perkara yang luar daripada lazimnya atau luar daripada kita selalu memikirkan. Nasi kandar mesti halal dan dibuat oleh mama. Jadi kebetulan dalam insiden ini soal dia tulis non halal, berada dalam premis kedai Cina, itu bukan soalan. Soalannya kandar tu. Kandar itu sudah di-branding sebagai nasi yang boleh dimakan oleh orang Islam. Jadi ia tak bolehlah diambil sebagai satu branding yang semua pihak boleh gunakan. Semacam nasi lemak. Memang kita akui nasi lemak dijual di premis-premis bukan Melayu atau bukan Islam. Orang Cina sendiri lebih baik nasi lemaknya kalau kita bolehkan cara masakan dia. Tetapi kita menolak. Tak nak makan nasi lemak yang dibuat oleh orang bukan Melayu atau bukan Islam. Dari itu pada pendapat saya, alasan diberikan kononnya ada tulisan non halal tidak cukup meyakinkan kita bahawa tidak ada orang yang akan membelinya walaupun berada dalam premis bukan Islam atau bukan Melayu. Dan kita yang tak bersetuju tu ialah penggunaan perkataan kandar tu. Perkataan kandar ni kita tak setuju. Maknanya mereka perlu menarik balik perkataan kandar. Perkataan kandar tu kena dibuangkan. Kalau kata nasi lemak India, nasi campur India, itu tak apa. Kita tak marah pun. Kerana perkataan kandar itu amat sensitif kepada orang Islam, khasnya orang yang menjalankan perniagaan nasi kandar. Jadi hari ini kita hadapi nasi kandar yang ada lauk piuk babi. Kita tak tahu pula nanti ada pula nasi kandar dibuat oleh orang Vietnam lauk pauk dia anjing ataupun kucing. Ini amat bahaya. Jadi kita bukannya nak menunjukkan marah, sentimen perkauman. Saya harap peniaga ni membuang perkataan kandar dan boleh meneruskan perniagaannya dengan biasa-biasa yang melaukkan babi. Kerana selagi dia menggunakan perkataan kandar, dianya tidaklah peka, sensitif dan tak menjaga keharmonian. Kerana perkataan kandar dan juga lauk babi itu menyinggung perasaan orang-orang yang tidak sehaluan dengan bentuk jenamaan nasi kandar babi ni. Itu pandangan saya. Apa tujuan, motif dia? You rasa macam mana? Tujuan dan motif dia nasib dia Melayu atau nak tarik saya tidak nampak dia nak tujuan dia nak menyindir orang Melayu, nak memecahkan keharmonian, tidak. Tetapi dia nak satu penjenamaan yang boleh menarik pembeli ataupun pengguna terhadap jenama itu. Kerana kandar ni biasa-biasalah lauknya ayam, daging, sayur. Jadi dia ingat kalau taruh babi dia boleh menambah resipinya. Jadi saya rasa dia bukan bertujuan begitulah. Bertujuannya lebih kepada meningkatkan perniagaan dia. Hanya
kerana kanda tu dah berjalan lama, kerana kanda itu sendiri merujuk kepada perkataan Melayu. Kanda bukan bahasa India. Kanda ni ialah rujuk bahasa Melayu. Nasi lemak bolehlah digunakan oleh bukan Melayu kerana ia mudah dibuat dan tidak menyinggung. Dan kita kena tahu bahawa cara yang dilakukan ini adalah mengganggu fikiran mereka-mereka yang nak makan nasi kanda. Jadi kalau nasi kanda dah ada babi, walaupun orang Islam tak makan, diuruskan oleh bukan Islam, jadi akan menjadi jijik kepada orang nak makan nasi kanda. Sebab nasi kanda sekarang ada babi. Dia tak merujuk nasi kanda yang dia Muslim buat ni, tapi dia akan merujuk kanda tu dah ada. Jadi ini yang kena dihalusi oleh Jabatan Perpaduan untuk memberi nasihat kepada peniaga dan keharmonian kita hidup berbagai kaum. Ya, sebab saya kata kalau pihak seorang tu mengatakan semua makanan Cina ada minyak babi. Jadi kalau begitu kita tak boleh pergi makanlah dimsum. Sebab itu bukan Melayu punya. Kita tak boleh pergi lah Madam Kuan. Itu bukan Melayu toke dia. Ataupun kita santai di kedai sepiring. Kerana kedai itu milik bukan Melayu, khasnya orang Cina. Tentulah akan merosakkan pula Madam Kuan, akan merosakkan dimsum Dolly dan juga sepiring. Kerana sudah disetkan pula makanan-makanan Cina ni memang ada di babi, yang seperti diberikan alasan oleh bekas Esko Selangor dari DAP tu. Itu lagi mengarut lagi. Jadi kenapa tak digunakan non halal tu perkataan besar? Sebelum perkataan kanda tu non halal nasi kanda. Sekarang non halal tu kecil buat. Itulah dia punya masalah sekarang. Dia tak perlu untuk nak buat signboard sebesar tembok pun nasi kanda non halal. Yang penting buang saja perkataan kanda tu. Buang saja. Kalau dia kata beginilah, nasi resipi kanda, resipi kanda non halal, itu boleh. Mana dia satu ayat tu, nasi resipi kanda non halal, satu word. Atau nasi ala kanda. Ala kanda. Begitu.